Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, solat sunat tasbih ni bila bulan Ramadan masyhur kan, masing-masing nak buat. Sebab ada kumpulan, ada jemaah yang akan buat secara berjemaah. Nak harap seorang-seorang mungkin tak terbuat. Satu tak berani, tak confident macam-macam lah. Subhanallah. Sebenarnya kita bukan tak mampu, tapi tak cukup mahu. Kalau betul-betul mahu, mampu je. Betul tak? Kurang kemahuan. Dan boleh jadi faktor kurang kemahuan adalah kurang tahu. Kurang tahu nilai solat sunat tasbih. Kurang tahu bagaimana nak menunaikan solat sunat tasbih. Sebab di sana saya adalah berjumpa orang-orang yang boleh istiqamah solat sunat tasbih setiap hari. Tapi jarang kita boleh jumpa. Tapi kalau kita faham why, tahu ilmu tentang solat sunat tasbih, insya-Allah kita akan jadi lebih ringan dan lebih mudah untuk istiqamah. Okey. Bila sebut tasbih, apa yang kita terbayang? Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Jadi bila sebut tasbih, ia merujuk kepada kalimah subhanallah. Maha suci Allah. Kita menyucikan Allah di dalam sepanjang solat kita, lidah kita, seluruh anggota badan kita, hati kita, menyucikan Allah. Apa maksud maha suci Allah? Menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Menyucikan Allah daripada segala sekutu. Daripada sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk. Di luar solat, kita kan teruji bukan meraihkan, membesarkan manusia. Makasihlah awak tolong saya. Kalau awak tak tolong saya, tak tahulah. Memang mujurlah, macam-macam lah. Kadang membesarkan diri, membesarkan suami, membesarkan anak-anak. Tapi dalam solat sunat tasbih, kita ulang-ulang menyucikan Allah. Supaya lepas solat, kita tetap menyucikan Allah daripada menyamakan dengan makhluk. Okey. Jadi, boleh jadi ini tazkirah terus ni. Boleh skip kot tazkirah lepas solat. Kita tengok masa. Muslimat sekalian, yang pertama saya nak bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dan dijadikan nasyid. Nanti kita nasyid sama-sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim." Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Allahu Akbar. Itulah maksudnya. Dua kalimah yang ringan pada lidah, berat pada timbangan dan sangat dicintai oleh Allah, iaitu kalimah, sebut sama-sama, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang mana bila kita menyebutkannya bukan menjemput cintanya manusia, tapi kita menjemput cintanya Allah. Apabila Allah mencintai kita, maka segala cinta yang kita dambakan akan datang. Dan kenapa Allah masih halang cinta manusia yang kita tagih, yang kita kejar? Boleh jadi sebab kita belum mencintai pemilik cinta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Khudhu jannatakum." Faqalu ya Rasulullah, amin aduwin hadar. Nabi bersabda, sediakan perisaimu. Tiba-tiba je Nabi kata, ambil perisaimu, sediakan perisaimu. Lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, adakah musuh tiba? Kenapa nak kena sediakan perisai?
Lalu Nabi pun bersabda, la bal minan nar, tidak. Sebenarnya musuh yang aku nak sebutkan adalah daripada neraka. Qalu wa ma jannatuna minan nar. Lalu bertanyalah para sahabat, maka sahabat bertanya, apakah perisai yang kami perlu bina daripada api neraka? Qala, lalu Nabi menjawab, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa innahunna ya'tina yawmal qiyamah muqaddimatin wa mujannibatin wa muaqibatin. Nabi bersabda, perisai itu adalah kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang mana ia akan datang pada hari kiamat, mendahului dan menghindarkan daripada api neraka dan menjaga keselamatan kamu. Kalimah ini akan datang di hadapan kita, akan menjadi benteng kita dan akan menghindarkan kita daripada api neraka. Subhanallah. Jadi bila kita faham betapa besarnya nilai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kita akan rasa sunat tasbih kita nanti ringan. Sebab apa yang kita akan dapat ada sesuatu yang berat dan besar, perisai daripada api neraka. Allahu akbar. Mungkin di kalangan kita ada yang kali pertama nak solat sunat tasbih. Ustazah start mukadimah pula. Dah lah duk tahan kentut ni. Ya Allah, dah duduk tu kan, berapa kali masuk balik dah angin tu kan. Rasa berpusing sudah dah. Sempat lagi kau nak ambil wuduk balik, lepaskanlah. Macam cinta juga, kau dah terlepaskan terseksa. Angin lagi lah terseksa kau tak lepaskan. Dia naik ke kepala lah apalah kan. Bila rukuk, bila sujud lagi mencabar nak nahan tu. Tiba-tiba kan keluarlah kus-kus tu. Jadi sempat je lagi ni. Masya Allah. Sebab tanpa ilmu kita tak dapat cahaya. Kalau tak kita rasa hanya habiskan zikir, saya bimbang zikir kita nanti pada lidah saja. Tapi bila kita faham nilai, dia pergi ke hati. Habis solat sunat tasbih pun kita tak rasa berat pun. Bahkan kita boleh menangis nanti dalam solat. Sebab soalannya kita sedang membina benteng daripada api neraka. Okey, subhanallah. Seterusnya, Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda, la'an aqula. Sebab hadis ini pendek, jadi saya nak ajak semua muslimat baca bersama saya. Lafazkan kalamun Nabi SAW. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. La'an aqula. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Hadis sahih riwayat Muslim, muslimat sekalian. Maksudnya, tak apa, kamu bagi lama je kat diorang. Diorang mengharap tu masuk lama sikit. Okey. Nabi bersabda, sesungguhnya ada lebih kurang 2,000 yang hadir ni. Masya Allah, 2,000. Sesungguhnya aku berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Nabi bersabda, sesungguhnya apabila aku berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang disinari oleh matahari. Nabi kata, aku mengucapkan kalimah yang kita sebut tadi tu, lebih aku cintai daripada segala yang disinarkan oleh matahari. Apa maksudnya? Daripada segala dunia dan isi. Bila malam, bayangkan kalau tak ada bulan bintang dan tak ada cahaya daripada lampu elektrik, bumi ini akan gelap gelita dan kita tak nampak apa-apa bumi ini, melainkan hitam, tak ada apa-apa yang indah atau menarik. Tapi bila datangnya simbahan waktu fajar, matahari mula menyingsing pada waktu duha, maka kelihatanlah segala yang tersegam indah di dunia ini. Dari sudut langitnya, lautnya, bukit bukaunya, hijaunya dan segala-galanya. Jadi Nabi kata, ucapan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada seluruh isi bumi dan seluruh isinya. Masya Allah.
Nabi SAW bersabda lagi, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah illa kaffarat anhu zunubuhu walau kanat aksara min zabadil bahri. Nabi SAW bersabda, tiada siapa yang di muka bumi yang mengucapkan kalimah yang kita sebutkan tadi, melainkan diampunkan dosanya walaupun lebih banyak buih di lautan. Dosanya lebih banyak daripada buih di lautan. Siapa pernah kira berapa jumlah buih di lautan? Tak pernah, janganlah buat kerja tu. Lama-lama jadi tak betul. Sebab buih di lautan tidak pernah berhenti berbuih. Begitulah sifat kita. Tidak pernah berhenti melakukan dosa. Maksudnya siapa yang sentiasa melazimi zikir subhanallah, sama-sama sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi bersabda, hadis yang sahih, barang siapa yang selepas solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lalu dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 1 kali. Campur semua berapa? 100 kali. Maka akan diampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Tetapi para ulama mengingatkan kita, jangan mempermainkan amalan-amalan yang mengampunkan dosa. Dengan melintas pada hati ataupun pada fikiran kita, dengan kita terlintas apa untuk kita fikir, tak apalah buat dosa ni. Dia sedar dia sedang buat dosa. Dia tahu dia sedang bergelumang dosa. Dia fasik, apa sajalah dosa. Tapi dia sedapkan hati, nanti solat tasbih lah. Nanti lepas solat fardu, nanti baca zikir tu kan diampunkan balik dosa. Kerana di sana adanya hadis Nabi SAW bahawasanya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila orang mempermainkan taubat ataupun amalan-amalan yang menggugurkan dosa seolahnya seperti solat sunat taubat nanti, maka dibimbangi tidak ada nilai solat sunat taubat kita, solat sunat tasbih kita ataupun permohonan ampun kita. Sebab apa tak ada nilai? Kerana kita menjadi bukan golongan yang bertakwa, yang menyedap dan menjadikan amalan ini sebagai penyedap hati dan berterusan melakukan maksiat. Jadi kena ada rasa takwa dalam menunaikan solat, dalam beribadah. Masya Allah. Okay, tarik nafas semua. Kena buat ni sikit sebab dah lama tunggu. Lepas tu kalau kat rumah memang tidur lah ni. Waktu-waktu begini kan. Mula nampak saya seorang, dah nampak 2 orang dah. Ustazah jadi 2. Lepas tu lah sudah tak nampak saya dah. Okay, kita buat sikit stretching kan. Okay, pusing-pusing kepala. Okay, tahan nafas, tarik 10 saat. Oh, lama tu. Okay, tarik. Tahan. Boleh tahan lagi? Tahan. Tak boleh lepas. Subhanallah. Nikmat kan? Sebab ramai dah yang mengebukan nafas yang terakhir. Masya Allah. Okay, tahan lagi. Tahan. Tarik betul-betul. Tarik dalam. Ini nak bagi bekalan oksigen cukup. Antara sebab kita ngantuk, bekalan oksigen tak cukup. Okay, tahan. Okey, lepas. Kurang-kurangnya 3 kali ya. Okey. Sekarang ni buat betul-betul ya. Ada yang buat main-main tadi tu. Okey, malaikat nampak ya. Allah Maha melihat. Oh, gitu cara ugut. Okey, 1 2 3 tarik. Tahan. Lepas sambil sembuk Allahu akbar. Lepas Allahu akbar. Masya-Allah. Alhamdulillah. Boleh hilang sikit kan? Oksigen cukup, boleh bagi tumpuan sikit lagi ya. Muslimat semua, Masya Allah. Nabi SAW bersabda. Yang bermaksud, aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam aku dibawa ke atas langit. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam daripadaku untuk umatmu. Siapa Nabi Muhammad jumpa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Okey. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam daripadaku untuk umatmu dan khabarkan kepada mereka bahawa syurga itu tanah dan pasirnya sangat baik. Airnya segar dan ia adalah lapangan yang luas.
Dan tanamannya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, itu adalah tanaman. Sebentar nanti kita akan ulang sebanyak 300 kali. Maksudnya kita sedang menanam tanaman syurga. So kita akan rasa macam walaupun tak berat nanti. 4 rakaat walaupun hampir 40 minit tak akan rasa berat. Setiap kali kita sebut, kita sedang menanam tanaman di syurga. Tanaman dah siap ada, tunggu tuannya untuk sampai. Subhanallah, amin. Maksudnya dah ada dah yang kita kirimkan, yang kita bina. Kita dah standby dah. Laman kita di syurga. So kita akan menanam 300 tanaman sebentar nanti. InsyaAllah. Ada yang uzur rasa, alahai. Kan? Tak apa. Datangkan rasa sayang, menyesal. Bukan menyesal. Rasa macam, alahai ruginya aku uzur. Kena ada rasa rugi tu, insyaAllah Allah tetap beri. Jangan rasa, nasib aku uzur. Kan? Tak payah, susah nak solat. Dapat selfie cukup lah Ustazah. Contohlah ya. Masya Allah. Jangan rugi. Sebab biar ada terlintas rasa rugi, Allah berilah juga bahagian tu. Walaupun tak dapat solat. Okey. Macam memahami je Ustazah kan. Pernah rasa-rasa macam tu ya. Pengalaman sendiri. Masya Allah. Hadis seterusnya Nabi SAW bersabda. Ayajizu ahadukum an yaksibu kulla yawmin alfa hasanah. Allahu Akbar. Hebat apa yang Allah nak beri pada kita. Nabi bersabda, adakah seorang daripada kamu tidak mampu untuk meraih pada setiap harinya 1000 kebaikan? Nabi tanya, ada tak di kalangan kamu yang boleh meraih 1000 kebaikan dalam setiap hari? Saya tanya muslimat sekalian, ada tak dengan kita yang mampu untuk buat 1000 kebaikan? Oi, tak boleh Ustazah, hari ni pagi-pagi dah bebel suami. Macam dah gugur dah kebaikan. Contohlah kan. Bebel pula tajam pula tu. Oi, kalau pisau tu nampak berdarah dah badan dia. Tetapi kan, pisau lidah ni lebih tajam, berdarah hati tak nampak. Tetapi ia lagi lama parut nak hilang berbanding darah pisau. Okey. Subhanallah. Tapi Nabi tanya, adakah kamu yang boleh dapat buat 1000 kebaikan? Salah seorang yang ada dalam majlis tersebut bertanya, bagaimana kami boleh buat 1000 kebaikan? Baginda pun menjawab, dengan bertasbih sebanyak 100 kali. Dengan kamu bertasbih, subhanallah, subhanallah 100 kali, maka akan dituliskan baginya 1000 kebaikan. Dan akan digugurkan daripadanya 1000 kesalahan dosanya. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita tak pernah dengar kan? Kita tak pernah tahu. Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kita pada hari ini untuk mendapat pencerahan cahaya daripadanya. Nilai subhanallah 100 kali, Allah akan gandakan 1000 kebaikan dan digugurkan 1000 keburukan. Masya Allah. Dibuat di bulan Ramadan lebih daripada 700 kali ganda. Masya Allah. Subhanallah, kalau nak baca semua dalil tentang kelebihan tasbih ini sangat besar, sangat banyak, sampai petang tak habis ni, muslimin-muslimat. Subhanallah, jadi kita akan pergi kepada solat sunat tasbih. Akan diringkaskan insya-Allah. Itu ayat penyedap je kan. Belum tentu. Solat sunat tasbih berapa rakaat? 4. You have not been promoting. Kita tak promote apa-apa ya. Okey. Fitnah je TikTok ni. Kan subhanallah. TikTok ni banyak rules. Tersalah sebut apa semua. Okey. Dia orang ni kan kita tak depan sikit, siang pula CP je tengok. Tak apa kan? Terhalang sikit. Okey. Baik. Dia sahabat-sahabat, baik. Masya Allah, alhamdulillah, intai-intai dari jauh ya. Gitu, daripada celah-celahan dedaun cinta. Gitu. Okey, subhanallah. Macam ceria pelik lah pula saya. Ni kontrol ni ya. Kau tak macam ustazah nanti. Okey, muslimat sekalian. Solat sunat tasbih berapa rakaat? 4. Yang daripada mazhab Syafi'i, malam afdal buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Siang 4 rakaat 1 salam. Tapi selain daripada tu tak ada beza. Siang ataupun malam boleh je buat. Pilihan sama ada 2-2 ataupun 4 sekaligus. Untuk selepas ini, saya lebih cenderung memilih, bukan sebab saya kata pendapat saya lebih afdal, tak. Biasa-biasa jadi imam, malam ataupun siang, saya buat 2-2. Sebab memang boleh keliru. Kita duk fokus nak kira tu.
Tiba-tiba masuk rakaat ketiga ataupun keempat, mai confuse. Dah cukup belum 4 rakaat? Takkan nak WhatsApp kan? Takkan nak berhenti tanya. Sebab kalau solat zuhur, solat subuh, solat maghrib, kita teragak-agak, kita wajib tambah. Tak apalah, 1 rakaat tu tak jauh beza. Kalau solat tasbih, jauh sangat beza nak tambah 1 rakaat. Kau dah 4 rakaat. Habis dah belakang ni tak tahu bunyi, macam bunyi dah bagi signal tu kan. Jadi, sebenarnya lepas 2 rakaat, kita boleh rehat sekejap sebab ia mencabar. Lepas tu kita tambah 2 rakaat. So, saya harap janganlah pula rasa, sebab ini solat sunat, tak perlu diberatkan. Kita ambil yang ringan. Lepas tu yang kedua, solat sunat tasbih ni, zikir dia kadang tu jadi perselisihan. Kita ambil yang sederhana, walaupun ada yang lebih ringkas. Dia ada sederhana, dia ada lebih panjang. Walaupun parlimen ni, orang parlimen dia dah biasa kerja berat-berat, ustazah ambil paling panjang ustazah. Itu mungkin 1.5 jam. Tapi memandangkan kemampuan saya ambil sederhana. Kalau kemampuan muslimat, mungkin nak ambil sempurna paling panjang kan. Jadi kita ambil sederhana, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, cukup. Kalau panjang, wala ilaha illallah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita ambil sekadar itu ya. Ambil yang tu. Okey, masya-Allah. Jadi bacaannya, niatnya ringkas saja, subhanallah pula. Niat usolli sunat tasbih rakaat ini makmuman. Okey, takut tak habis-habis angkat. Usolli sampai ke belakang. Kan? Ustazah dah nak habis dah Fatihah. Sebab sunat ni tempatnya di hati, tak wajib bahasa Arab. Lintasan saja. Perlu lintasan, tak sebut usolli pun tak apa sebab memang nak solat pun. Yang penting nak bezakan sunat ke fardu. Lintaskan pada hati sunat tasbih. Tak sebut rakaat pun tak apa. Tak sebut makmum, memang dah belakang memang makmum pun. Tak berebut, tak payah berebut dengan saya. Maksudnya tak sebut makmuman, tak apa. Tak terlintas tu tak apa. Memang apa yang kita buat tu, itu adalah niat. Saya duduk depan, memang saya jadi imam. Jadi, lintasan Allahu Akbar, lintasannya adalah sunat tasbih. Tak sebut rakaat ini, memang 2 rakaat. Kita buat, dan memang Nabi sebut solat sunat itu 2 rakaat. Okey, jelas ya? Saya ni nak memudahkan sebab ada orang, sebab tu dia jadi berat. Ustazah tak hafal lagi ni, niat solat sunat tasbih. Sebab tu dia tak solat sunat tasbih. Jadi, Masya Allah. Lepas tu, kita nak baca doa iftitah, baca paling ringkas. Sayang tak baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekadar itu dah sempurnalah doa iftitah kita. Apa yang kita dapat daripada doa iftitah ni akan dibuka pintu langit. Ini Nabi SAW bersabda. Masa tu Nabi solat jadi imam, belakang ada sahabat Nabi baca doa iftitah sekadar yang saya baca tadi. Kau nak baca panjang lagi, itu riwayat yang lain. Tapi yang dalam hadis ini baca setakat tu je. Lepas solat Nabi bertanya, siapa sebentar tadi yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Lalu sahabat Nabi jawab, saya ya Rasulullah. Sesungguhnya pintu langit terbuka untukmu. Jadi sepanjang solat sebenarnya kita memuji Allah dan doa. Bila Allah buka pintu langit, soalannya doa kita, zikir kita, amalan kita diangkat oleh Allah tanpa hijab. InsyaAllah. Jadi baca je ringkas tu. Kan confuse pula. Tak kat mana tadi ya? Dah habis masa kat situ. Tak apa, berhenti je lah kat mana-mana ya. So ini boleh berlaku bagi kali pertama buat. Kalau tak cukup pun tak apa. Tak baca pun tak apa. Itu sunat hayat. Lepas tu baca Al-Fatihah. Okey, saya nanti baca jahar ataupun sir. Saya akan baca jahar. Saya akan baca jelas Al-Fatihah dan saya akan pilih surah kegemaran ramai, Qul huwallahu ahad. Okey, Al-Ikhlas. Ya. Favorite surah sebab kita mencintainya, bukan sebab surah pendek kan. Okey. Jadi, kita baca surah saya akan pilih surah yang pendek saja. Lepas tu kita akan zikir. Bila 4 zikir saya akan perlahan je, tapi muslimah boleh agaklah. Sebab confuse. Siapa yang nak kira sendiri silakan pergerakan jari. Kan? Nak gerak gitu. Gerak kan? Gerak khas. Tak batal solat, pergerakan. Bahkan kalau tutup terus pun tak batal. Faham ya? Maksudnya bukan pergerakan besar yang membatalkan solat. Tak boleh lebih 3 kali tu. Supaya tak nak confuse. So, memang boleh. Tapi insya-Allah
saya akan bimbing. Maksudnya agak-agak habis tu tuan-puan confuse berapa bilangan pun kira selesai. Masya Allah. Lepas tu, sebenarnya perbincangan tentang boleh ke baca jahar ustazah tu, boleh ke? Harus. Kalau ikutkan solat sunat tasbih, afdal seorang bersendirian, bukan jamaah. Tetapi untuk belajar harus jamaah. Dan untuk belajar juga harus saya baca secara jahar. Jahar tu maksudnya jelas. Dengan syarat bersama wanita saja. Suara saya tak keluar. Kalau di masjid tiba-tiba buka untuk satu kampung dengar, tak boleh lah. Gitu kan. Okey, lepas tu muslimat sekalian, lepas Fatihah baca surah, kita akan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Okey, lepas tu rukuk, perlu tak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Baca. Tak baca pun tak apa. Terus gantikan subhanallah walhamdulillah pun boleh. Tapi afdal baca. Lepas baca subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, kita sambunglah zikir tu 10 kali masa rukuk. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Lepas tu baca lagi 10 kali. Lepas tu sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian 10 kali. Duduk antara dua sujud, rabbighfirli warhamni. Duduk antara dua sujud, perlu baca tak? Bacalah. Tak baca pun tak apa, terus gantikan zikir ni pun boleh. Nanti kalau buat seorang-seorang nak cepat, rasa nak ringkaskan, boleh. Sebab bacaan tu sunnah hayat. Saya ni masukkan bab fit sikit ni, supaya kita kena tahu beza mana rukuk ini sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad tu pun. Tapi afdal baca supaya solat kita indah. Masuk sunnah hayat adalah sunat perhiasan, menghias indah solat kita. Jadi bacalah rabbighfirli warhamni, itu doa yang kita perlukan seluruh hidup kita. Rabbighfirli, Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah aibku, warzuqni, berikanlah rizki kepadaku, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku, wa'afini, sihatkanlah tubuh badanku, wa'fa'ani, ampuni, maafkanlah aku. Lepas tu baca 10 kali, sujud lagi 10 kali. Dan sebelum bangun, duduk dulu. Sabar, buat bertenang, jangan terus bangkit. 10 kali. Semuanya jumlah 75 kali. 2 rakaat 150 kali. 4 rakaat 300 kali. Kita akan ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau campur 300, 300, 300, 300, semuanya 1200 kali. Kenapa ada orang yang boleh buat setiap hari solat sunat tasbih? Kerana dia kata, ustazah, saya memang amalkan zikir 1000 kali sehari. Alang-alang saya nak zikir, baik saya zikir dalam solat. Memang betul. Sebab bila zikir dalam solat, hati zikir, lidah zikir, seluruh anggota badan berzikir. Setiap perbuatan dalam solat adalah zikrullah. Rukuk itu zikrullah, berdiri itu zikrullah, sujud itu zikrullah. Jadi, sebab itu dia kata dia menggantikan terus, himpunkan terus dalam sunat tasbih. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka, terakhirnya adalah nak bacakan hadis tentang fadilat solat sunat tasbih. Okey, sekarang sentuh sikit orang sebelah kita. Ya, ada yang mata merah sebelum jadi biru, boleh jadi hijau. Okey, tepuk sikit, urut sikit orang sebelah, cakap ke dia jangan tidur. Nanti kan masa sujud kau tak bangun-bangun, aku malu, seluruh parlimen malu. Oh, gitu kan. Okey. Urut-urut sikit kawan kita sebelah. Okey. Tengok mata, tenung mata orang sebelah. Tenung. Masya Allah. Pandang mata ke mata. Tengok. Okey. Okey, kenyit mata ke orang sebelah. Kenyit. Okey, lepas tu cakap pada orang sebelah, sayang awak. Saya sayang awak kerana Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Okey gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Okey. Ini last dah ni, part last dah ni, kita nak share tentang fadilat solat sunat tasbih yang menjadi sandaran amalan ni. Masya Allah. Panjang hadisnya, jadi saya baca terus terjemahan. Nabi bersabda, wahai Abbas, wahai pakcikku Abbas, Nabi kata. Hadis ini ketika ini Nabi sampaikan kepada bapa saudara Nabi yang bernama Abbas. Yang kita biasa dengar Ibnu Abbas, itu sepupu Nabi. Ketika hijrah, Ibnu Abbas baru umur 3 tahun. Ketika Nabi wafat, umur dia baru 16 tahun.
Tapi hadis ini ditujukan kepada bapa saudara Nabi Abbas. Yang mana Abbas ini adalah adik-beradik kepada ayah Nabi. Abbas ni dah tua. Satu hari Nabi sebut, wahai pakcikku Abbas, adakah kamu suka sekiranya saya berikan kepada kamu dan saya anugerahkan kepada kamu dan saya khususkan kepada kamu, yang mana apabila kamu lakukan apabila aku lakukan denganmu 10 perkara. Yang mana apabila kamu lakukan, niscaya Allah akan mengampunkan dosamu yang awal dan akhir. Sebut bersama dengan saya, dosa awal dan akhir. Lagu tu, lagu apa ya? Kekasih awal dan akhir. Masya Allah, ingat ya. Nyanyi sikit. Kau kekasih awal dan akhir. Betul? Biarlah lagi pun tak apa. Subhanallah. Pertama, dosa awal dan akhir. Yang kedua, iaitu dosa yang lama dan baru. Dosa apa? Lama dan baru. Yang ketiga, dosa yang tersalah ataupun yang sengaja. Itu kategori yang ketiga. Dosa apa? Tersalah dan sengaja. Dan yang keempat, iaitu dosa yang kecil dan besar. Dosa yang kecil dan besar. Yang kelima, dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang tersembunyi. Kenapa tu, Dik? Tak, tadi macam sistem dia ambil apa tu? Lepas tu? Lepas tu putus? Tak. Dik tak putus. Tak betul dia keluar. Dia memang dia keluar background pelik. Background hijau macam tu, tak apa. Saya memang darah hijau pun. Dalam maksud tu. Okey. Ya, dia suruh setting background. Kadang TikTok bila bergagak dia suruh setting background. Okey. Baik, tak apa, Dik. Tunjuk. Tak apalah, tak kisahlah tu background. Seramnya kan? Tak ada, tak seram. Okey. Seram, darah saya hijau, darah saya merah. Okey. Sahabat semua, ada 5 kategori dosa yang Allah nak beri pengampunan. Pertama, iaitu dosa awal dan akhir. Start kita buat dosa dan dicatat dosa, start mukallaf, start uzur dulu. Ingat tak dosa apa? Start yang pertama. Lupa. Memang kita tak ingat. Kita lebih ingat dosa orang. Betul. Dosa kita masa mula-mula balik sekolah menengah, universiti ngumpat, cikgu ngumpat, pensyarah ngumpat, kawan-kawan. Itu saja, kategori tu pun tak tahu. Masa duduk asrama, ambil ubat gigi orang, buih gigi orang, selipar orang, lepas tu lupa. Maksudnya terlalu banyak kau nak hitung dosa kita. Dosa yang terawal dan dosa yang terakhir. Lepas tu, dosa yang lama dan baru. Dosa yang lama kita lupa, dosa yang baru pun lupa. Kalau kita nak muhasabah, semalam buat dosa apa? Macam tak ada, Ustazah. Sedap macam tak ada. Sebenarnya kita tak notice pun kita buat dosa. Sungguh. Maksudnya Allah Maha mengetahui. Sebab malaikat dah catat. Dosa lama dan dosa baru. Kemudian dosa yang tak sengaja dan dosa yang kita sengaja. Lepas tu, dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dan dosa yang kita lakukan secara terangan. Dan dosa yang kita lakukan secara sembunyi. Banyak dosa tersembunyi. Dosa hati, dosa mata. Tengok, bukan kosong. Hati bercakap. Macam bagus sangat. Senyum. Macam tu. Mata melihat, hati berkata. Pergi rumah tetamu kan. Pergi jadi bertamu, bukan rumah tetamu. Pergi bertamu. Tengok rumah orang tu tak sapu debu. Kat luar kamai pakai lawa. Rupanya rumah sepa. Mata tu boleh buat dosa. Dosa hati. Susah nak jaga. Susah. Macam itulah. Allahu Akbar. Jadi dosa tersembunyi banyak. Lalu Nabi pun menyebutkan kepada bapa saudaranya, iaitu tata cara menunaikan solat tasbih. Satu demi satu. Apabila kamu selesai bacaan pada awal rakaat, maka hendaklah kamu menyebut ketika berdiri sekian-sekian. Tak apa, Dik. It's okay. It's okay. Awak ni mengganggu saya tau. Potong gaji pun tau. Okay. Okay. Duduk diam. Okay. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Kemudian Nabi mengajarkan sampailah selesai. Dan Nabi sudahkan hadis tersebut. Jika kamu mampu, lakukanlah solat sunnah tasbih ini setiap hari 1 kali. Mampu tak? Jujur. Kelip-kelip mata kan? Buat-buat tertanya pula. Jawab jujur je lah. Tak mampu. Memang tak buat pun selama ni kan? Jika kamu tidak mampu setiap hari 1 kali, maka lakukanlah seminggu sekali. Ambil hari Jumaat.
pun kelip-kelip juga. Tak mampu. Maka Nabi kata lakukanlah sebulan sekali. Kelip juga, perlahan sikit lah. Macam tu. Ya Rasulullah, ya Allah, tak mampu juga sebulan sekali. Maka Nabi kata lakukanlah setahun sekali. InsyaAllah mampu bila bulan Ramadan. Itu pun kalau ada orang buat begini jamaah. Kalau tak buat mungkin tak buat. Dan Nabi kata kalau tak mampu juga setahun sekali, maka lakukanlah seumur hidup sekali. Yang tu celek tak kelip. Dah pernah buat dah. Tetapi muslimat sekalian, kalau kita nak naik pangkat di dunia, nak jadi orang sekian-sekian, kita upgrade rumah, kita upgrade kereta, upgrade handbag, upgrade kasut, upgrade tudung. Banyak benda upgrade. Upgrade lah ibadah kita. Upgrade lah zikir kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Muslimin, muslimat di mata Allah sekalian. Jadi, ada apa-apa nak tanya tak? Silakan. Dah habis dah tu bahagian penjelasan? Silakan. Tanya? Ya. Kalau muslimat untuk solat jemaah, bila perempuan untuk solat macam asar, zuhur, dia kena baca sir tu kan? Betul. Bila untuk solat tasbih, saya akan baca jahar tersebut. Ya. Sebenarnya, dia tak perlu, sebenarnya solat sunat tasbih tak baca jahar, tak baca kuat. Saya kata sebab saya nak dalam proses belajar, kalau ikutkan, tak baca jahar. Kalau baca batal tak? Tak batal. Jadi harus untuk proses belajar. Sama juga afdal solat sunat tasbih ni sendirian. Tapi jadi harus bukan makruh bila dalam proses belajar. Nanti kalau baca sendiri, solat sunat sendiri tasbih, baca sir. Sir ni masuk perlahan. Kita je dengar. Untuk solat fardu, maghrib, isyak, subuh, kita orang perempuan pun boleh baca kuat. Kalau seorang diri. Boleh. Itu adalah solat yang mana disunatkan menjelaskan bacaan. Tapi janganlah sampai tahap macam imam pula. A'udzubillah. Kan macam tu kan. Subhanallah. Maksudnya kuat adalah betul ni. Ada perbincangan ahli ulama. Kita masuk bab fiqh lah. Tambahan ilmu. Sebab apa? Contohnya, kalau saya solat sunat tarawih seorang diri kat rumah, ada waktunya tak pergi ikut suami pergi tarawih di masjid, saya lebih suka buka Quran besar tu depan, beli Quran yang besar tu, lepas tu beli yang pelapik stand tu yang kalau orang nyanyi letak main muzik tu kan. Jadi kita boleh baca satu muka surat sambil kita solat. Jadi satu muka surat dah satu juzuk boleh habis satu malam. Dan dengan solat isyak campur solat maghrib isyak apa semua. Jadi, kalau baca tak bunyi suara, tak syok, ngantuk. Tak nampak dah Quran tu. Oh, gitu. Betul, percayalah. Jadi gitu kayak. Kayak pun kan lupa-lupa. Dah baca belum? Ulang balik. Allahu Akbar, mencabar. Jadi, tapi bila baca kuat, ia membantu khusyuk sebenarnya. Sebab telinga kita tu ditutup dengan suara kita. So, sebenarnya orang perempuan pun boleh baca kuat untuk solat fardu. Tapi bukan seperti mana lelaki baca kuat tu. Boleh baca kuat macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Macam tu lah. Faham ya? Dapat ilmu. Okey. Bolehlah syok sendiri. Sedapnya bacaan tu. Gitu. Tak apa. Itu bukan riak tu. Itu bukan riak. Itu bukan ujub. Subhanallah. Ya, nak hargai diri sendiri. Okey. Ada lagi? Ustazah, ada satu soalan daripada sahabat kita ni, dia minta tanyakan. Dia cakap sekiranya dia kumpulkan tasbih tu dan selepas rakaat yang kedua tu sebelum bangun, dia tak nak baca tasbih tu, boleh tak dia minta tolong tanyakan? Okey, subhanallah. Faham kan? Dia buat berdiri semua 75. Jadi rukuk, sujud, ibarat macam tu soalan. Dia baca, bolehlah sebab dia nak kumpulkan. Dia nak kumpulkan. Sebenarnya ada perbincangan. Baik, bagus sangat soalan ni. Saya jawab yang pertama, kalau kita solat sendiri, kita tertinggal. Masa rukuk terus, Sami Allah man hamidah. Sudah, aku tertinggal. Nak rukuk balik ke? Tak. Kita boleh gantikan pada ketika berdiri tu, jadi 20. Faham Okey. Dalam situasi, kita tak boleh rukuk lama-lama. Nanti gedebuk jatuh. Yelah mungkin masalah apa ketidakstabilan bukan pada emosi saja.
pada fizikal. Jadi dia boleh saja menggantikan pada rakaat yang lain. Sama juga ada orang sujud tak boleh lama, darah naik ke kepala. Bila bangun je berpinah, berpusing. So dia tak boleh nak tu. Dia gantikan waktu duduk antara dua sujud. Jawapannya boleh jika ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, saya saja buat. Bukan kata tak boleh. Sebab ini solat sunat, bukan solat fardu. Dan semua zikir-zikir ini sunat. Tetapi afdal buat sebagaimana yang Nabi ajarkan. Afdal buat sebagaimana Nabi ajarkan. Jadi jawapannya, jika ada keperluan harus boleh. Jika terlepas, ni ustazah saya terlepas lepas tahiyat, saya terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dah habis dah salam kan? Lepas tu tertinggal 10. Kan kita kena baca lepas innaka hamidum majid 10 kali. Ramai yang dah membuat-buat dah perasaan tu nak berhenti. Sebenarnya ada sebab dorongan daripada perut tu kan. Jadi dia pun alamak, tertinggal 10. Tak payah nak alamat-alamat sangatlah. Terus saja sambung subhanallah walhamdulillah walillah. Lepas tu bagi salam lagi sekali. Sebenarnya kalau kita lepas solat, contoh kan, lepas solat assalamualaikum warahmatullahi, anak kita pun kata tak cukup 1 rakaat Umi. Kita pun terus bangun, tambah lagi 1 rakaat. Anak tu pun boleh terus bangun. Lepas tu bagi salam. Faham tak? Ini fiqh ni, solat fardu ni. Tapi tak bolehlah sampai you ke, betul ke, butik. Tak boleh sampai cakap borak apa semua. Dia hanya untuk keperluan tu saja. Anak cakap Umi tak cukup 1 rakaat. Jadi kita terus Allahu Akbar, tambah 1 rakaat. Lepas tu jangan pula alamak, betul tak cukup, kena ulang balik, menyandorlah dia kan. Sebab tak tahu, tak belajar fiqh. Saya bidang syariah ya. Jadi kita tambah je 1 rakaat, sempurna. Yang penting tak boleh cakap benda lain melainkan yang keperluan tadi tu saja. Okey. Ada soalan lagi? Soalannya ialah bila nak start ustazah? Jangan tanya, takut saya soalan tu. Okey. Tak ada dah ya? Alhamdulillah, jelas kita akan menunaikan solat sunat tasbih. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir di live. Mudah-mudahan dapat pencerahan, dapat ilmu. Kalau tak dapat jemaah, mungkin yang sudi rumah, jaga anak dan sebagainya, harap-harap dengar daripada awal sebab saya jelaskan cara teliti dan detail, maka anda boleh menunaikan solatnya sendirian, insya-Allah. Okey. Subhanallah, terima kasih kepada yang hadir lebih kurang dalam hampir 3,000 ni. Kita jumpa kejap. Kita jumpa selepas habis solat sunat tasbih, kita akan tutup. Lepas tu kita akan jumpa balik, ada sikit lah kalau sempat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi